Kuantan 89.6 FM. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggeris Auto. Raikan Hari Raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-inggerisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tertakluk terma dan syarat. Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Inggeris Auto Sdn Bhd. Maklumat lanjut layari bmw-inggerisauto.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ibadallah wa ima Allah, muslimin dan muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Saya pesan pada diri saya dan semua muslimin dan muslimat, para pendengar, jom kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka yang berjaya dunia dan akhirat di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa. Dan ingat ya, Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan sesekali ada yang mati kecuali setelah betul-betul dia Islam. Allahu Akbar. Kali ini saya nak sebut sedikit berkaitan dengan Ramadan ini sebagai satu hadiah dari Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan hadiah. Hadiah ni satu benda yang secara mudahnya pemberian yang tidak mengharapkan kepada balasan. Itu biasanya hadiah. Dia bukan seperti jual beli. Kita bagi duit, kita nak barang dari dia. Ataupun begitu juga dipanggil gadai. Gadai, kita serah duit, pasal kita nak serah barang, kita nak ambil duit dari dia. Itu contohnya kan. Maknanya ada timbal balik. Tapi bila sebuah hadiah ini, Allah tidak mengharapkan apa-apa. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia semua, kamu semuanya sebenarnya miskin, fakir. Kamu perlukan Allah SWT. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Cuma Allah Subhanahu wa taala sahaja, dialah satu-satu Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Maksudnya kita perlu kepada Allah. Allah tidak perlu pada sesiapa. Yang kita sebut terutamanya bila kita mati kan, ataupun seseorang itu mati, kita sebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kerana kita semua ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalian alam, dari arash sampailah kepada apa yang kita sebut zarah yang paling kecil, itu semuanya milik Allah SWT. Baik, bila kita sebut perkataan hadiah, kenapa hadiah? Hadiah ini adalah untuk, antara lainnya, tujuan dia untuk orang kata beli hati, membeli hati, ataupun nak pujuk seseorang, kita beli hadiah. Hadiah ni dia tidak, kadang-kadang dia tidak perlu mahal. Kadang-kadang hadiah itu, kalau misal kata ada dipanggil yang diraihkan oleh dunia Hari Wanita contohnya kan, bukan semestinya nak kena beli cincin emas, cincin permata. Kalau boleh beli, belilah. Kadang-kadang dia beli sekuntum bunga sahaja, dengan yang dibungkus cantik. Sekuntum tak adalah mahal sangat kan, tapi itu sebagai satu simbol hadiah. Yang lebih-lebih tu kita pandai tafsir sendirilah. Bunga Mekah, kalau bunga ros nak menceritakan harum, cinta dan sebagainya. Yang penting yang saya nak sebutkan di sini ialah konsep hadiah tersebut adalah untuk membeli perasaan, supaya orang sayang kita, orang cinta kita. Begitulah Ramadan. Bila Allah kurniakan kepada kita, sebenarnya Ramadan ini adalah hadiah kepada kita yang Allah tidak kurniakan kepada mana-mana umat yang lain. Walaupun mereka berpuasa, tapi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan adalah milik eksklusif hadiah
dari Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu kita pun tahu Nabi Muhammad itu sendiri pun merupakan hadiah. Innama ana rahmatun muhdah, kata Nabi. Sememangnya aku ini adalah simbol rahmat dari Allah sebagai tanda kasih sayang, kasihan belas Allah dan hadiah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Para ulama kata, kenapa Nabi Muhammad itu dipanggil sebagai hadiah? Kenapa? Dia menjadi sababan li an yadkhulu fi rahmatillah, supaya orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia akan dapat masuk dalam rahmat Allah SWT. Begitulah bila kita dapat masuk dalam bulan Ramadan. Kalau kita sebut sedikit je, kerana nanti kita akan sebut dalam episod yang lain. Bila Allah tawarkan pahala yang berganda, pahala yang cukup hebat, yang ada dalam pada bulan Ramadan, ataupun kadang-kadang kita sebut keberkatan pada bulan Ramadan. Bila sebut berkat ni, Allah je yang boleh bagi. Muslimin-muslimat, saya teringat, saya alih sikit je, semasa ada satu perayaan bukan Islam, saya pergi ke pasar raya, saya tengok ada mangkuk-mangkuk yang berwarna kemerahan. Jadi muslimin-muslimat dah boleh perasan ya maksud perayaan tersebut. Warna kemerahan, tanglung merah, itu merah. Lalu saya pun tengok ada tulisan dalam bahasa dia. Jadi disebabkan bila kita tidak faham, dia timbul rasa takut. Apa maksud yang ditulis? Kerana kita tahu perayaan tersebut ada kena-mengena dengan syirik. Kita sebagai orang Islam, wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah, Allah sudah syaratkan kita langsung tidak boleh terlibat dengan syirik. Sama ada asyirkul akbar, iaitu syirik mempersekutukan Allah dalam konteks akidah, ataupun syirik kecil dalam konteks riak, beramal tapi menunjuk-nunjuk. Jadi bila saya tengok bekas mangkuk yang warna merah, ada tulisan, saya sebut secara mudahlah tulisan bahasa Cina. Jadi saya menggunakan aplikasi yang ada pada telefon saya pun cuba tengokkan, tengok apa maksud dia, pasal saya tak tahu bahasa tersebut. Bila saya tengok, subhanallah, rupanya yang tertulis itu berkat. Rupa-rupanya dalam setiap agama mereka juga mencari keberkatan. Tetapi kita sebagai umat Islam, kita percaya keberkatan itu adalah milik Allah, dan Allah cuma akan beri keberkatan itu kepada sesuatu yang bertepatan dengan iman dan Islam. Ini ajaran Islam ini. Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita antara lainnya supaya dengan keberkatan ini dia menjadi satu hadiah untuk menyuburkan lagi perasaan cinta kita. Bayangkan bila kita dapat hadiah dari seseorang, dia panggil, spontan kita akan bertambah sayang kepada dia. Maka begitulah sepatutnya tanggungjawab kita dengan Allah SWT, dengan Nabi SAW, kerana Nabi menjadi penyebab. Bila ada Nabi, munculnya agama Islam kita, umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kita semua. Dengan sebab Islam ini yang dibawa oleh Nabi, antaranya rukun Islam itu ialah kita melaksanakan ibadat puasa. Jadi dia selain dari hadiah dari Allah kepada kita melalui Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bawa hadiah pun kita rasa sayang pada dia, kerana dia menyampaikan dengan tidak dikurang sikit pun dia bawa. Contohnya kan, kadang-kadang kita balik kampung ataupun kita bermusafir jauh, ada orang pesan kepada kita ataupun amanahkan kepada kita dalam satu bungkusan yang cantik, mungkin dibeli jam contohnya. Lalu dia kata tolong bagi pada bapak dia kat kampung pasal dia tak boleh nak balik contohnya. Kita pun kita bawa hadiah tersebut dengan bungkusan yang cantik, yang sedikit pun memang kita akan jaga kan. Logiknya, bila kita bawa sesuatu hadiah yang diamanahkan oleh seseorang, kita akan bawa hadiah itu, kita jaga lebih dari barang yang milik kita sendiri. Pasal kita nak jaga amanah seseorang. Kita bawa, kita pun serahkan kepada bapa tersebut, bapa orang yang amanahkan pada kita. Cuba bayangkan kegembiraan dia mendapat hadiah dari anak dia. Kegembiraan dia kerana apa? Kerana kita yang menyampaikan hadiah ni dengan bungkusannya tidak koyak, terjaga rapi. Kalau ada reben pun atas tu reben tu, subhanallah,
masih lagi comel, tidak berlipat. Kenapa betul-betul kita jaga? Begitulah seumpama bila kita sebut Ramadan ini hadiah dari Allah datang melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kenapa hadiah? Untuk menambah rasa cinta. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tahadu tahabbu. Rasulullah kata, kamu, ini perbandingan dalam konteks sesama kita manusia. Kamu salinglah memberi hadiah. Jangan kita duduk asyik tunggu hadiah orang je pada kita. Kita pun kena panggil hadiah juga. Kadang-kadang hadiah itu berlaku secara tak nampak sangat hadiah. Contohnya kita ajak dia datang rumah kita. Jom datang rumah kami. Kita sarapan pagi contohnya. Jom kita lunch kat rumah kami. Contoh kan. Bila dah ada orang ajak kita, satu masa, satu hari kita pula kenalah ajak dia juga. Itu contoh. Janganlah kita duduk tunggu dia je dah ajak kita. Lama-lama orang kata boring juga kan. Bila kita dah ajak dia, dah 3-4 kali dia mulut berat nak ajak kita. Allahu Akbar. Sebenarnya secara tak langsung, walaupun dia bukannya hadiah dalam konteks yang benda yang dibungkus, tetapi bila orang ajak datang ke rumah, orang bagi makan, itu sebenarnya dia mempunyai maksud hadiah, membeli hati untuk menambahkan rasa cinta. Jadi inilah peranan yang ada pada hadiah. Saya teringat juga bila saya mengajar di kampus UIA, ada beberapa pelajar luar negara. Dia kata, Ustaz, hadiah ni bukan kita je gembira dapat hadiah. Raja pun kalau dapat hadiah, mereka gembira. Nak cerita nilai hadiah tersebut. Betapa bila sebut raja, itu dalam bahasa mereka, dalam masyarakat mereka sebut begitu. Bila sebut raja, maksudnya raja ni serba-serbi ada. Yang dia nak semua dapat kan. Ada raja miskin? Tak. Semua raja hebat-hebat belaka. Apa yang orang kata pucuk dicerita ulam mendatang, semua dia nak dapat belaka lah. Tapi bila dapat hadiah, dia tetap gembira. Cuba bayangkan kita yang kadang-kadang dapat sesuatu yang lain dari kebiasaan. Dan benda itu lagi menunjukkan keistimewaan. Sudah tentu kita akan gembira. Inilah antara lain tujuan Allah kurniakan Ramadan pada kita, untuk kita merasa gembira, bertambah seronok kita sebagai orang Islam, bertambah seronok kita bernabikan, berpenghulukan Nabi Muhammad SAW, dan bertambah seronok kita bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar itu untuk kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Inggeris Auto Sdn Bhd. Maklumat lanjut layari bmw-inggerisauto.com.my. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggeris Auto. Raikan Hari Raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong, atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-inggerisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tertakluk terma dan syarat. Miri 104.0 FM. Exercise untuk auto transmission yang mana PRND32L ini adalah auto transmission. Perlu di-exercisekan setiap satu pot itu dipanggilkan 2 saat berhenti, 2 saat, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kerana ini adalah memberikan ruang kepada tiap-tiap bilik itu basah dengan minyak supaya dia tidak susah untuk bila kita nak memerlukan keperluan ketika kita memandu. Ini akan memberikan kelancaran pergerakan transmisi untuk kita bergerak. Dan bagi kenderaan yang berusia 4 tahun kurang, boleh lakukan seperti ini. Jika kenderaan yang melebihi, tak perlu nak exercise, semua perlu kepada D, dan sewaktu D itu turun ke step kepada 3 balik kepada D. Tak perlu 2 dengan L, sebab saya percaya 2 dengan L itu tak pernah langsung dimasuki. Ini akan menyebabkan dia tersumbat, nanti rosak pada gearbox. Tapi bagi kenderaan Tiptronic atau dipanggilkan CVT dan CVVT, tidak perlu susah-susah sebab dia sampai D saja, ada campur, ada tolak. Jadi exercise lah 1, 2, dia tidak ada 3 sebab dia ada static. Bila static, dia tidak akan melangkaui lebih daripada itu, dan perlu patah balik kepada N. Lepas daripada N, mulakan perjalanan daripada auto
letak one step below D, lepas tu gear 3, dan bila kita bergerak letak pada D. Ini akan memberikan kita punya kuasa lonjakan atau G-force yang baik. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Tawau 100.7 FM. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah dia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik yang menegaskan iman dan tauhid untuk dimasukkan ke dalam kira-kira balasan. Dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang makbul, yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Dan sebaliknya orang-orang yang merancangkan kejahatan untuk mendapat kemuliaan adalah bagi mereka azab siksa yang berat dan rancangan jahat mereka akan rosak binasa. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa al-izzah atau kemuliaan yang sebenar datang dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata, iaitu dengan iman dan taat. Ini menyanggah dakwaan golongan kufar, penyembah berhala yang merasa mulia dengan perbuatan mereka. Bahkan kemuliaan itu diterjemahkan dalam bentuk penerimaan Allah terhadap semua kata-kata yang baik yang keluar daripada mulut orang-orang yang beriman, selain penerimaan semua amal soleh yang mereka kerjakan. Allah juga menyatakan bahawa kemuliaan tidak akan wujud bersama-sama kejahatan sama sekali, kerana ia hakikatnya bukan kemuliaan, sebaliknya kehinaan, kerana yang memuliakan dan menghinakan itu Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan dan kehinaan yang datang dari manusia tidak mutlak, kerana manusia tidak mengetahui hati dan sanubari manusia lain secara tuntas. Mari kita carilah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang kita terpaksa berhadapan dengan penghinaan manusia, jangan cari kemuliaan dari manusia sehingga sanggup menempah kemurkaan dan kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Negeri Sembilan 102.7.
satu, berikan aku sebutir cahaya bulan purnama. Hanyut di dalam hayalan, ku mendoakan tak pernah ku lupakan dirimu. Yang aku salam semesta buat baginda yang teristimewa. Dan dirimu penuh kelembutan, semakin hari makin rinduku padamu. Tanpamu ku sayang, ku mohon nanti dapat ku agungnya wajahmu, ya Rasulullah, agungnya pandanganmu, yang teristimewa. Selama-lamanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, Nabi Muhammad. Keagunganmu. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Yang menunggu cinta itu bahagia. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi inforia Islami. Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Ramadan yang ditunggu kini tiba. Perbanyakkanlah amalan mulia di bulan Ramadan ini. IKIM menawarkan 2 buah buku Madrasah Ramadan, iaitu Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi, dan Madrasah Ramadan, iktibar sepanjang masa dengan potongan harga sebanyak 20% untuk satu tajuk atau 40% untuk kedua-duanya sekali. Dapatkan di www.ikimniaga.my atau melalui aplikasi Shopee dan Lazada. Cari IKIM Jarak Niaga, hubungi atau WhatsApp ke talian 019-238-0466 untuk bantuan. Promosi terhad sehingga 16 April 2023. Dapatkan sekarang. Apalah erti hidup? Sekadar penerusan tarikan nafas. Tidak boleh atau gentar dihentikan. Dan setakat menyelesaikan sebongkah daging pembungkus belulang yang akhirnya diluluhkan kematian dan kefanaan. Yang dinamakan kehidupan dibanding dengan alam dan ketuhanan, bagai sebutir pasir di daratan, yang hilangnya tidak sedikit pun menjejas kesempurnaan. Di tengah sahara kemanusiaan, seorang musafir bermimpikan
mata air yang mengalir dengan igawan mengusir. Jadilah aku sebutir pasir membentuk muka bumi Tuhan yang indah, bukan yang dilayang angin, memasuki mata dan mengalirkan air mata. Sajak itu tadi bertajuk Sebutir Pasir, hasil nukilan Khadijah Rahmat. Bersedekah penyubur kebahagiaan, tidak memiskinkan mahupun menyusahkan. Bersedekahlah dengan penuh keikhlasan, membantu mereka di Palestin, Syria dan Yaman. Pasti kita akan menemui kebahagiaan. Ayo bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersamamu, Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Mak dapat panggilan haji tahun ni. Tapi Mak tak boleh nak jalan jauh. Mak jangan risau. Kami nak hadiahkan Mak pakej Haji Felda Travel. Agensi berlesen. Hotel dekat je dengan masjid. Mudah mana beribadah. Servis pun bagus. Berbaloi. Betul ke Man? Betul Mak. Haji kan sekali seumur hidup. Kami nak yang terbaik untuk Mak. Alhamdulillah, bagus anak-anak Mak. Jamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Rawatan Kapal Bertaliban, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islami, semuanya di IKIM. دربي هدى وكنت لي سيدي نورا أضاء